Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Korang berada di keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey, InsyaAllah. So hari ni seperti mana yang korang nampak sekarang ni, aku bersama-sama dengan sebuah motor adventure touring Versys X 250 yang didatangkan khas daripada Encik Modesaki, Modenas X Kawasaki. So untuk video kali ni, apa yang akan aku buat adalah sedikit sesi-sesi show off ataupun sesi-sesi walk around untuk kita tengok sama-sama apa yang ada dekat motor ni. So jom kita ke Tasik Cempaka. Okey guys, so inilah dia Encik Versys X 250. Nampak kat sini ada satu tulisan yang jelas menunjukkan ianya adalah Modenas Versys X. Dan sebelum kita teruskan dengan nak tengok apa yang ada pada Versys X ni, aku rasa adalah lebih afdal kalau kata kita tawaf-tawaf sikit, walk around sikit Encik Versys X ni. Okey, so jom kita tengok dulu pandangan dari sudut hadapan macam mana Okey, so ini pandangan dari sudut hadapan, dan ini kalau kita tengok dari side kanan, dan ini pula pandangan dari sudut sebelah kiri. Nampak Dan yang terakhir pandangan dari sudut belakang. Mantap. Okey, so itu serba sedikit pandangan dari segenap sudut Encik Versys X ni. Korang rasa macam mana? Mantap tak mantap? Handsome tak handsome? Dan sekarang ni kita nak tengok apalah yang ada sangat kan dengan Encik Modenas Versys X ni. So first of all, kita tengok dekat enjin dia. Motor ni didatangkan dengan enjin 4-stroke parallel twin double overhead cam yang bersesaran 249cc, dan ianya dikatakan mampu untuk menghasilkan sekitar 33.5 horsepower dan juga 21.7 Newton meter of torque. Exhaust dia menarik berselirat macam kepala otak aku. Dan untuk pengetahuan korang, Encik Versys X ni juga dia didatangkan dengan assist and slipper clutch. Bila aku dah bawa motor ni, memang terasa lah dia punya assist and slipper clutch tu. Sebab apa? Kebanyakan motor-motor yang ada assist and slipper clutch ni, dia punya clutch ni lembut tau. Lembut gila. Dan bila aku drop gear, memang rasa smooth habislah dia punya engine braking tu. Seterusnya kalau kita tengok pada dia punya suspension untuk Encik Versys X ni, dia didatangkan dengan set suspension non-adjustable telescopic fork untuk suspension hadapan. Manakala untuk sistem suspension belakang dia ni pula macam tersorok dia. Macam tersorok, susah nak tengok. Ianya dipasang dengan bottom link gas charge shock preload adjustable. Lepas tu kalau kita tengok dekat dia punya braking system pula, untuk brake depan ianya dipasang dengan single brake disc. Lepas tu untuk brake caliper pula, dia datang dengan dual piston brake caliper daripada Nissin lah. Dan untuk sistem braking bahagian belakang lah sama juga rasanya, cumanya saiz dia punya brake disc tu berbeza lah. Yang belakang ni kecil sikit. Untuk sistem brake belakang, dia datang dengan single brake disc, dual piston brake caliper juga daripada Nissin Dan tak ketinggalan untuk braking system Encik Versys X 250 ni, dia datang sekali dengan ABS dual channel. So untuk segala aktiviti hard braking tu memang boleh dilakukan dengan tanpa rasa was-was lah. Seterusnya kita pergi dekat dia punya fuel tank capacity Okey, untuk fuel tank Encik Versys X 250 ni, dia datang dengan tangki berkapasiti 17 liter. Okey, nanti aku akan check dia punya fuel consumption untuk satu isian penuh berapa jauh dia boleh pergi. Lepas tu untuk Versys X ni, dia punya berat dia tak adalah obesity sangat. Dia mempunyai berat sekitar 181 kg. Maksudnya dia lebih ringan daripada Encik ZX 2πR. Dan seat height, seat height dia sedikit tinggi. Aku dapat rasa tinggi dia tu 815 mm. So macam mana untuk orang yang berketinggian 161 cm macam aku ni, untuk naik, untuk duduk atas motor ni, boleh cecah ke tidak kaki kat tanah kan? Jom aku tunjuk. Alright, so sekarang ni aku akan tunjukkan dekat korang, buat kira macam demo lah untuk seorang lelaki yang berketinggian 161 cm macam aku ni, macam mana rupa dia, sampai tak sampai, cecah tak cecah kaki dekat atas tanah bila bawa ataupun naik atas motor Encik Versys X 250 ni. Okay, first of all, cara nak naik kena betul single stand ke double stand ke, pijak dulu dia punya foot pack, naik terus, nice. Lepas tu tegakkan motor lah. Kalau korang nampak kat sini, memang sampai hujung-hujung kuku aja memang sampai hujung-hujung kuku. Nampak hujung-hujung aja. Kalau rasa macam nak confident sikit, sengitkan sikit bontot tu, turun terus, boleh terus flat satu kaki lah. Tapi dia macam kena tukar-tukar lah. Macam gitu. Kena sengit-sengitkan punggung. Barulah dapat nak merasa kaki tu flat foot atas tanah macam gini. Okey. Untuk tayar pula, untuk tayar ni dia pakai tayar apa tayar mu rasanya. Untuk tayar pula, dia pakai tayar jenis Trail Winner GP yang bersaiz 190. Untuk tayar depan, rim yang depan ni besar sikit, dia pakai rim saiz 19. Dan untuk tayar belakang pula, dia pakai tayar yang sama juga, tapi bersaiz 130/80. Dan dia punya rim saiz standard untuk mana-mana motor lah, rim 17. So maknanya kalau kita tengok betul-betul kan, nampak lah dia punya tayar depan ni nampak lebih besar, sebab rim dia saiz 19. Dan seperti mana yang korang dapat tengok sekarang ni juga kan, untuk Versys X ni dia didatangkan dengan
menggunakan rim jenis spoke. Spoke, bukan sepuk kepala je, spoke rim jejari macam gini. Dan untuk sifat ketayaran dia tu, dia masih menggunakan tube lah. Dia tak pakai tubeless. Alright, so itu serba sedikit lah benda-benda basic yang korang patut tahu pasal Encik Versys X250 ni. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang benda-benda yang lain pula lah, benda-benda yang special sikit. Okay, yang first, tengok dekat situ, nampak? Dia ada double stand. Double stand, so senang kerja aku, tak payah nak cari batu, nak sendal-sendal, nak bagi nampak motor ni tegak. Dan untuk menongkatkan double stand ni, tak adalah susah mana, kena teknik, memang naik le jawabnya. Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian enjin ni kan, dia ada engine cover, aku tak nak pegang, panas. Dia ada engine cover, belah sana pun ada tadi. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, dia ada juga dipasangkan dengan crash bar. Dan kalau kita tengok dekat atas sikit, kita nampak lah ada handguard, selain daripada berfungsi untuk melindungi tangan kita daripada terkena batu-batu kecil, especially bila berlalu belakang lori tu, ianya juga menjadi satu benda yang boleh tolong memotongkan angin tu. Lepas tu kalau kita tengok dekat dia punya crash bar ni, ada dipasang dan digantungkan dengan dua spotlight. Dua spotlight ni dia punya button kat sini tau. Ni button dia. Nak tengok terang tak terang, jom kita pasang. Tekan aja, nampak? Tapi jangan pasang sebarangan lah, mat. Siang buta kau pasang, marah orang, silau. Lepas tu kalau kita tengok daripada depan ni, dia ada encik windshield ni. So encik windshield ni, untuk pengetahuan korang, ianya adalah non-adjustable punya windshield. Dia memang duduk kat situ, memang tetaplah pendirian dia. Macam gini lah rupa dia. And then kalau kita tengok dekat dia punya sistem lampu limpah, sekejap aku pasang. Okay, untuk sistem lampu limpah dia, baik signal, baik headlight, baik signal belakang, baik tail light, kesemuanya menggunakan lampu jenis halogen lah. Dia tak pakai lampu LED untuk dia punya sistem lampu limpah, tapi dia punya spotlight pakai LED. Lepas tu kita tengok dekat bahagian dashboard dia pula. First kali kita tengok dekat meter dia. Meter dia kalau tengok memang sama sebiji macam Ninja 250 punya pattern, semi analog, semi digital. Dia dua dalam satu lah. Untuk RPM dia pakai yang analog, untuk gear indicator, dia punya speedo apa semua tu, semua pakai digital lah. Lepas tu dekat dia punya handlebar ni, button-button yang duk ada ni memang tak banyak beza dengan motor-motor lain. Standard aja setupnya. Lepas tu kalau tengok dekat sini, ni button spotlight yang tadi tu lah. And then dekat belah sini dia ada power outlet. Dia tak pasang siap-siap USB lah. Kita kena beli yang apa tu, yang cucuk-cucuk. Lepas tu ada USB nak charging phone tu kan. Kalau kau nak buat untuk cucuk rokok pun, kau belilah benda yang pencucuk rokok tu, pasang kat sini. Boleh. Ikut kau lah, motor kau kan. Dan yang terakhir kalau kita tengok, untuk Versys X250 ni, dia ada side box kiri dan kanan. Dia adil dan sama, ada belah kiri, ada belah kanan. Dan yang bestnya, untuk side box ni, dia menggunakan kunci yang sama lah. Kunci yang kita pakai nak hidupkan switch ni kan, nampak? Adalah kunci yang sama juga nak buka tangki minyak. Dan ianya juga kunci yang sama untuk kita pakai kalau nak buka side box ni. Nampak? So ianya sangat-sangat convenient lah. Lepas kalau kita tengok dekat sini, dah siap ada rack dah. Kalau kata nak pasang top box, tinggal pergi kedai pasang. Yang itu kena tambah kunci lain lah. Alright, so nak dengar bunyi dia, bunyi mesin jahit, mat. Standard lah kan, parallel twin 250. Bunyi dia memang bunyi mesin jahit lah. Okay, so itu serba sedikit benda-benda basic, benda-benda tambahan yang ada pada Versys X250 ni. Dan untuk pengetahuan korang, untuk Versys X ni, harga yang ditawarkan adalah RM24,900 Malaysia, tidak termasuk road tax dan insurans, berserta dengan unlimited mileage warranty selama 2 tahun. Alright guys, so itulah dia sedikit sesi walk around, show off pasal apa yang ada pada Morenas Versys X ni. Dan untuk video test ride, aku akan up lagi satu video selepas sahaja aku post video yang walk around ni lah. So kalau kata korang nak tahu aku punya feedback, aku punya experience sepanjang aku menggunakan Encik Versys X250 ni sebagai motor harian aku, korang layanlah video tu nanti. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis